Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammus taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan izin daripada Allah memberi kita taufik, nikmat, kesihatan dan kelapangan masa untuk sama-sama kita berada pada hari ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Syarah Syekh Al-Hudhudi, yang mana kita berhenti pada muka surat yang ke-17, wal ilmu, antara lagi wa makna ta'alluq situ. Situ ni pada muka surat yang ke-17 cetakan ini, cetakan khas kita ini pada perbincangan sifat iradah. Maka musannif rahimahullah sifat kudrat dan iradah sampai pada muka yang ke-17, wa makna ta'alluqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ma'na ta'alluqi talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Dan makna ta'alluq ialah menuntut sifat itu perkara yang lebih daripada berdirinya sifat pada tempatnya. Qiyamiha ay qiyamis sifah, bimahalliha bimahallis sifah. Apa makna dia? Bila kita kata kudrat dan iradat berta'alluq, makna ta'alluq ialah sifat ini dia bukan sekadar ada pada zat. Bukan sekadar ada pada zat, tetapi dia ada perkara lebih. Yatlubu amran zaida, dia menuntut perkara yang lebih dari semata-mata ada pada zat. Kerana sifat ni sifat nafsiyah bagi sifat. Ciri sifat dia mesti ada dia pada zat. Tahayyuz bizat ataupun qiyamuha bizat tu sifat zati bagi sifat. Sifat ciri zati dia sifat nafsiyah sifat. Kan kita belajar sifat nafsiyah kan? Sifat nafsiyah sifat tu ialah dia mesti ada pada zat. Okey. Tapi sifat ma'ani bukan sekadar dia ada pada zat, dia ada kesan pada yang lain, dia ada berkait dengan yang lain, berkait kepada yang lain, itu kita panggil ta'alluq. Sebagaimana kudrat
kudrat ada pada zat, maka zat itu zat yang berkuasa. Okey. Bukan sekadar ada pada zat. Kudrat itu fungsi dia apa? Mengada dan meniada. Jadi dia ada selain daripada ada pada zat, dia ada kesan pada yang lain. Iradat ni dia duduk di zat. Bukan sekadar ada pada zat sahaja, tapi dia menuntut pada lain. Apa dia? Iradat fungsi dia apa? Menentukan mungkin. Ilmu zat itu bersifat dengan ilmu. Maka ilmu ada pada zat. Bukan sekadar ada pada zat, dia ilmu menuntut bahawa inkishaf, tahu apa. Lain dengan yang tidak bertakluk. Kalau sifat yang tidak bertakluk, dia hanya sekadar ada pada zat, dia tidak ada kesan selain daripada itu. Contoh kita ambil sifat hayah, sifat hidup. Sifat hayat ni ada pada zat, maka zat itu hidup. Ada kesan tak hayat itu kepada yang lain? Sama ada mengada, mentiada, menentu, melihat, mendengar, tak. Bila zat ada sifat hayat, maka zat itu hayyun. Adakah hayat itu melampaui kepada perkara lain? Sebagaimana kudrat, dia mencipta, mengada dan meniada. Iradat, memilih. Ilmu, mengetahui. Sama, mendengar, dengar perkara-perkara yang bertakluk dalam sifat sama. Melihat benda yang mawjud. Maka hayat dia sekadar ada pada zat, dia tidak ada menuntut perkara lebih daripada itu. Itu maknanya bila panggil sifat itu bertakluk, apa makna takluk? Ialah talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Sifat itu dia menuntut perkara lebih, semakadar semata-mata ada pada zat sahaja. Lebih pada itu, dia ada kesan pada yang lain. Fasifatu, maka sifat itu tastalzimu mahallan. Sifat itu dia melazimi mahal. Mahal ni makna zat. Sifat itu bila kata sifat, wujudnya wujud pada yang pada zat. Dia tidak boleh wujud bersendirian. Makna dia melazimi mahal, melazimi zat. Mahallan ay zatan. Ditafsirkan mahal. Mahal makna zat. Zatan taqumu biha. Zat yang sifat ini akan ada padanya. Taqumu ay taqumu sifah biha ay bidzat. Jadi sifat dia mesti ada dia pada zat, pada mahal, pada zat yang mana dia nak berwujud itu adanya mesti ada pada zat. Ia tak boleh ada berasingan. Manis mesti ada pada benda, masing mesti ada pada benda. Manis pada gula, masing pada garam, putih pada dinding, bijak pada orang. Itu semua sifat mesti ada pada zat. Fa in iktadat amran zaidan ala zalika, jika sifat tadi menuntut perkara yang lebih daripada itu, summiyat muta'alliqatan, dinamakan sifat itu sifat yang bertakluk, sifat muta'alliqah, sifat yang ada takluk. Kal kudrati, seperti kudrat, allati taqtadi al-mumkinati, yang menuntut akan sekalian mungkin bil ijadi wal i'dam, dengan mengada dan mentiadakan. Jadi kudrat, apa dia sifat kudrat? Dia mesti ada pada zat. Dia tak boleh kudrat tu berasingan. Dia ada ni ada di zat. Wujudnya wujud pada zat. Bukan sekadar tu, dia ada kesan pada yang lain dengan mengada dan mentiadakan mungkin. Bil ijadi wal i'dam. Wal iradati ay wakal iradati, dan seumpama iradat. Allati taqtadil mumkinati, yang menuntut akan sekalian mungkin
bitakhsisiha, dengan menentukan mungkin bi ba'dhi ma jaza 'alaiha, dengan sebahagian perkara yang harus atas mungkin tadi. Iradat ada pada zat. Apa kesan iradat? Iradat ini sifatnya menentukan, memilih dan menentukan mungkin salah satu daripada sifat yang harus dia bersifat dengan dia. Ila akhiriha, ilal akhiri, sehingga akhir sifat-sifat ma'ani, illal hayata, kecuali sifat ma'ani hayat saja. Sifat ma'ani hayat saja itu yang tidak ada ta'alluq. Fa innaha la tatlubu amran zaidan, kerana hayat ini tidak menuntut perkara yang lebih, ala qiyamiha bi mahalliha, lebih daripada adanya hayat pada zat yang dia bersifat itu, maka hayat itu falaisat muta'alliqatan bi syai', maka sifat hayat tidak berta'alluq bi syai'in. Bi syai'in. Nuskhah yang lain ada alif lam tak ada. Jadi falaisat muta'alliqatan bi syai'in. Ba shin ya hamzah. Tak ada alif lam tu. Baik tu sebab yang cetakan kita buat tu kita tak sempat nak semak lah. Falaisat muta'alliqatan bi syai'in, buang alif lam pada asy-syai'. Habis. Okey, jelas sekarang ni kita dah faham makna ta'alluq. Itu makna ta'alluq tu. Itu dia makna ta'alluq. Okey. Kemudian seterusnya kita masuk kepada sifat al-ilmu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Dan sifat ilmu, fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan, 20 sifat. Lepas tu dia bilang wujud qidam dan juga seterusnya sifat ilmu. Al-muta'alliqu bi jami'il wajibat, yang berta'alluq dengan segala perkara wajib, wal jaizat, segala perkara yang harus, wal mustahilat, dan segala yang mustahil. Jadi ilmu ni ta'alluq dia umum. Ta'alluq ilmu ni umum. Wajib, mustahil dan juga harus, semua terta'alluq dalam ilmu Tuhan. Qala syarihu al-ilmu ma'tufun 'ala al-qudrati. Ma'tuf atas qudrat. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani kan. Wa yal qudratu wal iradatu situ. Wal ilmu, dan ilmu dia ma'tuf kepada wal qudr 'ala al-qudrati wal iradah pada awal matan perbincangan sifat ma'ani. Ai wahiya al-qudratu wal iradatu wal ilmu, iaitu ia sifat ma'ani itu ialah kudrat, iradat, ilmu. Wa kadza ma ba'dahu, demikianlah yang selepas pada itu. Jadi i'rabnya ni, kedudukan ilmu ni dia jadi ma'tuf kepada kudrat, yang sebelum ini perbincangan sifat ma'ani. Wal ilmu, sekarang ni baru masuk kepada ta'rif apa itu ilmu. Wal ilmu sifatun yankashifu bihal ma'lumu ala ma huwa bihi inkishafan la yahtamilu naqidha biwajhin. Kata dia bermula, ilmu ialah sifat yang nyata dengannya, dengan sifat tadi al-ma'lumu, nyata oleh maklum. Sifat yang nyata dengan sifat tadi al-ma'lum, perkara yang bertakluk dengan ilmu akan nyata. Ala ma huwa bihi, yang kashifu ala ma huwa bihi, nyata berdasarkan hakikat sebenar. Ala ma huwa bihi ay ala haqiqatihi, mengikut hakikat sebenar. Jadi ilmu itu
Apabila seorang tu kita kata bersifat dengan ilmu, maka apa yang dia tahu, mestilah benda yang dia tahu tu bertepatan dengan hakikat sebenar. Barulah kita panggil tahu dia tu tahu. Kita panggil tahu dia tu tahu, syaratnya apa yang dia tahu tu mesti ala ma huwa bihi. Mesti apa yang dia tahu tu bersesuaian dengan realiti dan hakikat sebenar. Kalau dia tahu menyalahi hakikat sebenar, orang nak panggil tahu. Nampak tak? Tanya jawapan. Tahu tak jawapan ni? Syarah tanya dalam kelas. Tahu. Jawab tak betul. Dia tahu apa? Dia tahu tak? Dia tahu jawab. Dia tahu jawab tu. Baguslah daripada tanya tak jawab. Ni dok tanya, siapa nak tahu jawapan, siapa nak cuba, tak ada seorang cuba. Akhirnya keluar soalan, orang hok keluar soalan tu orang tu jawab juga. Tak apa tahu jawab. Tapi adakah dia tahu maklumat itu? Tidak. Kerana ilmu mestilah apa yang maklum itu menepati hakikat sebenar perkara itu. Inkishafan akan sebagai inkishaf, nyata, jelas dan nyata, sebagai nyata yang tidak la yahtamilun naqid, yang tidak terima lawan, biwajhin, dengan apa-apa wajah. Mana tidak terima lawan langsung. Mana kalau tahu sungguh, tahu yang tidak menerima lawan dia, walaupun lawan tu apa-apa wajah, jahil sekalipun. Apa makna? Lawan bagi ilmu apa dia? Jahil kan? Tak tahu, jahil. Tak tahu tu dia ada darjat dia. Jadi orang yang tahu tapi tahunya tak betul-betul yakin, makna tahu dia menerima lawan. Tahu dia boleh ihtimal ada tak tahu. Contoh, kita tak pasti. Kelas esok ni ada ke tak ada? Ada. Syarah sibuk ke apa ke? Jadi ketidakpastian kita, tapi kita beratnya ada. Jadi tahu kita ada kelas itu tak solid. Jadi tahu itu menerima lawan. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tahu yang tidak terima lawan langsung. Ilmu yang mutlak. Okey. Jadi sifat ilmu ialah sifat yang dengannya nyata segala yang maklum mengikut hakikat sebenar, dengan sebagai nyata yang tidak menerima lawannya langsung. Jelas. Wa makna yang kashifu, dan makna yang kashifu itu sifatun yang kashifu ay yattadhihu. Yattadhih makna jelas, nyata. Fa kharaja, maka keluar dengan perkataan yang kashifu itu az-zannu, zan, keluar dengan itu zan, wasyakku, dan syak, wal wahmu, dan juga waham. Okey. Jadi kalau ikutnya di sini kalau ikutnya di sini mana tadi? Dia kata fa kharaja bizanni yattadi adh-dhann wal wahmu lihtimalin naqi yahtimu naqi al-i'tiqad jazim. Okey, kita baca dulu. Tengok. Tak apalah, dia kata dia ambil dulu qaid yang pertama. Ilmu ialah sifat yang kashifu bihal ma'lum. Okay, apa makna yang kashifu? Yattadhihu, jelas. Fa kharaja, maka keluar dengan makna, dengan perkataan yang kashifu tadi, az-zannu, zan tak termasuk, wasyakku, syak tak termasuk, wal wahmu, waham pun tidak termasuk. Apa syak, apa zan, apa waham? Ini semua dipanggil martabat-martabat idrak.
Tahu tu, tahu dengan yakin sepenuhnya kita panggil ilmun ataupun yakin. Makna pengetahuan kita tu 100% yakin. Andai kata apa yang kita tahu itu lebih daripada 50 ke atas, kita panggil sebagai zon. Idrak kita itu aghlab fi janibi ar-rajih, berat pada aspek pihak yang lebih. Jadi kita yakin, tapi yakin kita tu tak sampai 100%, tapi lebih daripada separuh, itu dipanggil sebagai zon. Sebagai zon. Kemudian syak ini yakin yang bercampur dengan tak yakin, separuh-separuh, 50-50, 50-50. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Maknanya dia separuh-separuh, 50-50. Ini dipanggil sebagai syak. Dan idrak yang bawah daripada 50% kita panggil sebagai waham. Waham ni makna sangkaan rendah, zon sangkaan berat, syak ini ragu-ragu. Jadi dia ada tahu, tapi tahu dia tak kuat. Maklumat atau idrak pengetahuan dia kurang daripada 50 ke bawah, kita panggil sebagai waham. Kalau tak tahu langsung, itu jahil, jelas. Okay. Maka bila kata yang kasyifu jelas, maka keluar daripada itu zon tak masuk, syak tak masuk, waham tak masuk. Li'anna ihtimala naqidil madhnun mathalan yamna'un kishafahu, kerana ihtimal naqidil madhnun, kerana kebarangkalian lawan daripada perkara yang dizon itu, sebagai contohnya yamna'un kishafahu, itu menghalangkan nyata perkara tersebut. Jadi nyata yang dimaksud sini nyata yang betul-betul nyata. Apabila orang itu keyakinan ataupun pengetahuannya tahap zon saja, tahap zon, maknanya bila dia tahap zon, ihtimal lawan kebarangkalian berlaku sebaliknya daripada apa yang dia sangka itu ada. Ada tak? Bila kita kata esok kemungkinan hujan, kita tak yakin, maka kebarangkalian hujan itu besar, tapi lawan bagi hujan tu boleh berlaku. Ada ihtimal lawan bagi pada perkara yang kita sangka itu menghalang daripada perkara itu jadi nyata, maka tak berlaku inkisyah lah. Sebab inkisyah ni jelas, ni ini jelas betul-betul, nyata dan jelas. Okey, itu satu. Yang seterusnya masih dia nak ta'rifkan, nak syarahkan pada ta'rif. Ala ma huwa bihi, ilmu ialah sifat yang nyata dengannya, maklum. Ala ma huwa bihi, berdasarkan hakikat sebenar. Wa ala ma huwa bihi ta'kidun, ai qauluhu ala ma huwa bihi, itu takkid, dia itu sebagai mentakkidkan, meneguhkan, wa tasrihun, dan menjelaskan, bi ikhrajil jahril murakkabi, dengan terkeluarnya jahil murakkab. Bila kita kata ilmu itu perkara yang jelas, perkara maklum mengikut hakikat sebenar, faham daripada situ. Kalau orang itu tahu bukan hakikat sebenar, itu tidak termasuk. Apa dia tahu bukan dengan hakikat sebenar, itu dipanggil jahil murakkab. Jahil murakkab ialah i'tiqadu ala ghairi ma huwa alaih, i'tiqad yang lawan daripada hakikat sebenar. Ataupun idrak, boleh tak? Idraku syai' ala ghairi ma huwa alaih, tahu sesuatu mengikut lawan hakikat atau lawan bagi hakikat sebenar. Apa yang dia tahu itu berlawanan dengan hakikat sebenar. Jadi dia kata dia tahu, tapi dia tahu benda yang tak betul. Jadi ini tidak dipanggil ilmu, bahkan ini dipanggil jahil murakkab.
Kenapa panggil jahil murakkab? Jahil tu jahil lah, tak tahu. Murakkab ni maknanya tersusun. Kerana jahil dia itu bukan sekali jahil, banyak jahil, tersusun daripada paling kurang 2 jahil. Apa dia? Pertamanya dia jahil perkara sebenar. Orang kata fakulti medik di Uniza ni duduk di Kuala Terengganu. Dia kata duduk di Tembilah. Kata duduk Tembilah tu. Jadi dia tahu bahawa fakulti perubatan duduk di Tembilah. Jadi tahu dia tu adakah berbetulan dengan hakikat sebenar? Tidak. Kerana hakikatnya fakulti perubatan duduk Kuala Terengganu. Tak, kampus Kau Badak dengan Bandar. Jadi apa yang dia tahu tu menyalahi hakikat sebenar. Makna dia jahil apa? Dia jahil hakikat sebenar di mana duduknya fakulti perubatan. Yang keduanya, dia jahil, dia tak tahu. Dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu. Sebab kalau dia tahu dia tidak tahu, dia takkan berani cakap benda yang menyalahi. Paling kurang dia kata, saya tak tahulah duduk mana. Makna dia mengakui bahawa dia tidak tahu. Apabila dia berani menyatakan perkara itu, makna pada pandangan dia benda itu betul, maka dia berlaku 2 kali jahil. Pertamanya dia jahil hakikat sebenar, yang kedua dia jahil bahawa dia jahil. Dia jahil bahawa dia jahil. Ni bahaya ni. Dan benda ini boleh bertambah lagi. Dia panggil jahlul muka'ab, jahil 4 segi. Kalau murakkab 2 je, tambah segi jadi 3 dimension, 4 segi. Benda dia kata orang jahil. Kita kata dak, fakulti perubatan ni di Kuala Terengganu. Ada hospital di kampus Kau Badak ni. Dia kata dak, salah. Kata salah, mu tak tahu benda. Dia pula kata ke orang tu jahil. Maknanya orang ni memang maknanya letih belah kita kalau kita pergi layan mereka ni. Jadi keluar daripada ala ma huwa bihi tu jahil murakkab. Fa innahu la yankashifu bihil ma'lum, kerana jahil murakkab itu tidak nyata dengannya maklum, perkara yang diketahui itu tidak nyata ala ma huwa bihi, mengikut hakikat sebenar. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa kharaja biqaulihi, dan keluar dengan perkataan musannif la yahtamilun naqidha, yang tidak menerima lawan. Pada takrif kan dia kata apa? Sifatun yang kashifu bihal ma'lumu ala ma huwa bihi inkishafan la yahtamilun naqidha biwajhin kan. Jadi keluar dengan kata musannif inkishaf yang tidak menerima lawan. Inkishaf yang tidak menerima lawan. Keluar dengan tu apa dia? Al-i'tiqadu al-jazimu. I'tiqad yang jazim. I'tiqad yang jazim. I'tiqad yang putus. I'tiqad yang putus. Macam mana i'tiqad yang putus itu dikira keluar daripada ilmu juga? Li'annahu yahtamilun naqidha, kerana i'tiqad itu boleh menerima lawan bitashkiki musyakkikin, dengan cara dilakukan syak oleh orang yang buat syak. Tashkiki musyakkikin, dengan syak oleh orang yang melakukan syak. Makna orang yang yakin, terutamanya atas jalan taklid, atas jalan taklid, orang itu
yakin dia itu tidak kuat. Yakin dia itu tidak kuat. Maka walaupun dia yakin, tapi yakin itu tidak berdasarkan dalil, boleh sahaja datang syak apabila ada orang melakukan keraguan atau menyebarkan keraguan. Dia tulis i'tiqadul jazim ke? Betul. Ada nuskah lain tak? Wa kharaja biqaulihi la yahtamilu naqid i'tiqadu al-jazim. Tulis gitu Ada nuskah lain dia tulis mana? Gitu tak? I'tiqadul jazim lil muqallid ni. I'tiqad jazim bagi ahli taklid. Dak tambahlah tu, tapi dalam syarah, dalam hasyiah dikaitkan dengan i'tiqad tersebut. I'tiqad jazim lil muqallid, bagi orang muqallid. I'tiqad jazim bagi orang muqallid. Kerana i'tiqad itulah yahtamilun naqid, yang menerima lawan dengan datangnya syak oleh orang yang bawa syak. Maka i'tiqad sedemikian tidak dipanggil sebagai ilmu, dipanggil taklid sahaja. Dipanggil taklid sahaja. Ini perbincangan apa ni? Perbincangan ilmu secara umum. Adapun ilmu Allah Ta'ala, kita tak boleh nak kata ilmu Tuhan itu daruri ke nazari. Tak boleh nak kata ilmu Tuhan itu badihi ke. Ilmu makhluk, ada ilmu yang kita boleh dengan cara dapat dengan cara mudah. Kita dengar, kita faham. Itu dipanggil ilmu al-badihi. Ilmu yang dapat secara jelas, tak perlu fikir. Yang kedua, ada ilmu bentuk nazari. Nazari, ilmu yang kita dapat tapi kita kena tenung dan kena fikirkan. Kita kena fikir, duduk tenung, barulah akan terhasilnya maklumat tersebut. Dipanggil ilmu an-nazari. Baik. Adapun Allah Ta'ala, ini mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas ni? Okey, seterusnya wal ma'lum. Patutnya wal ma'lum tu dia jadi poin lain pula. Letak bawah wal ma'lum. Okey, dia takrif, masih membicarakan takrif ilmu. Ilmu apa dia? Sifatun yang kasyifu bihal ma'lum. Apa makna ma'lum? Wal ma'lumu ma min sya'nihi an yu'lama. Maklum ialah perkara yang ma min sya'nihi an yu'lama, sesuatu yang sifatnya boleh diketahui. Benda yang boleh diketahui. Walaupun tarikh ni kalau ikutnya berlaku daur lah. Dalam mantik dia berlaku daur. Maklum ma min sya'nihi an yu'lama. Jadi ada dalam ta'rif itu mushtaqat daripada mu'arraf. Jadi dalam mantik memang dia aib dalam ta'rif lah. Tapi ala kulli hal ta'rif bil rasmi ni dimaafkan, terutamanya bagi mubtadi'in. Bagi permulaan, maka yutasamahu fi. Ulama kadang-kadang bermudah-mudah pada masalah ta'rif ni. Okay? Maka maklum itu, apa dia maklum? Ma min sya'nihi an yu'lama, sesuatu yang sifatnya boleh diketahui. Apa dia sesuatu yang boleh diketahui? Wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahil. Setiap yang wajib, setiap yang jaiz, setiap yang mustahil. Semua perkara lah. Semua perkara tak lari pada ni. Kalau kita mengikuti media sosial ataupun apa yang dalam
dalam FB dan seumpamanya, baru ni ada heboh. Ada orang tu mungkin dia mengaji pasal ni lah. Dia buat soal, dia kata, ada tak benda yang Tuhan tak tahu? Ada tak perkara yang Tuhan tak tahu? Cuba jawab. Ada tak perkara yang Tuhan tak tahu? Pasti bila kita dengar tu kita tak ada lah kan. Segala benda Tuhan tahu, dia kata ada. Ada apa dia? Dia kata Tuhan tak tahu sekutu baginya. Sekutu bagi dia tu makna Tuhan lain. Tuhan tahu tak ada Tuhan lain? Tuhan tahu tak ada Tuhan lain? Tak boleh jawab ke soalan tu? Tuhan tahu tak ada Tuhan lain? Tahu ada Tuhan lain. Berat. Tukar ayat tu. Ni ada baru masuk ni. SPM awak jawab kan, awak tukar je lah ayat tu. Tuhan tak tahu ada Tuhan lain. Ikut gitulah tak? Sebab tak ada Tuhan lain kan. Tapi salah. Salah apa? Salah penggunaan perkataan. Faham? Pertamanya dia kata, adakah di sana perkara yang Tuhan tak tahu? Tak tahu makna jahil. Lawan bagi ilmu. Maka dia menisbahkan jahil bagi Tuhan. Nampak? Jadi orang mengaji sifat 20 tu kena tengok juga. Nak pijak tu kena tengok bawah, jangan salah pijak. Kita ingat ada tempat pijak rupanya lokang. Jatuh jatuh. Jadi nak pijak, nak berpijak di mana-mana tu kena itai, kena tilik betul-betul. Mengaji tu molek dah, mengaji sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi dia kelajak pula. Tak tahulah. Kita tak tahu niat Tuhan dia tu apa. Tapi orang tak boleh kata gitu. Bila kita kata, dia kata ada benda yang Tuhan tak tahu. Maknanya ada benda yang Tuhan tak tahu. Tukar tak tahu tu apa makna tak tahu? Jahil. Maknanya kita nisbah sifat jahil ke Tuhan tu. Walhal sifat jahil ini sifat kekurangan. Tanazzahallahu ta'ala anha. Yang maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Kalau ditanya lagi, dia nak cakap apa? Dia nak cakap benda yang tak berlaku ni tak ada. Mana tidak termasuk, makna tidak bila tak berlaku, maknanya Tuhan tak tahu. Bukan Tuhan tak tahu, Tuhan tahu tak berlaku lah. Tuhan tak tahu ada Tuhan lain. Tuhan tak tahu ada Tuhan lain dengan Tuhan tahu bahawa Tuhan lain tak ada. Sama tak? Tengok natijah, bukan tengok ayat, tunggu. Tuhan tak tahu, Tuhan tidak tahu ada Tuhan lain. Satu. Yang kedua, Tuhan tahu tak ada Tuhan lain. Sama tak? Bukan dari segi ayat, dari segi natijah, realiti, ma fil kharij, sama tak? Sama je. Maknanya bila tu kata, maknanya tak ada Tuhan lain. Tak ada Tuhan lain. Tidak ada Tuhan lain. Hanya Allah Tuhan. Tapi penggunaan ayat pertama, dia guna ayat Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu ada Tuhan lain. Sebab apa? Sebab Tuhan lain tak ada. Tu. Tapi dia guna perkataan tidak tahu. Salah. Yang kedua, Tuhan tahu tak ada Tuhan lain. Apa tak? Hakikat tak ada Tuhan lain juga. Tadi pun tak ada Tuhan lain juga. Tapi dia menggunakan lafaz yang betul, Tuhan tahu. Boleh tak ni? Ke pening Ke pening. Pening kena habis awal apa ni? Faham jadi kita nak bercakap berkaitan dengan Allah Ta'ala ni kena hati-hati. Jangan kerana sebab kita nak tunjuk kita pandai ke apa, kita gunakan perkataan yang tidak sesuai,
pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah juga pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kerana itu para ulama ini tidak sebut Tuhan tak tahu. Dia kata bertakluk dengan segala perkara. Perkara wajib, mustahil dan harus. Perkara wajib, mustahil dan harus. Maklum itu ma min sya'nihi ayyu'lam wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahil. Tuhan tahu perkara wajib. Apa dia? Zat dia, sifat dia. Maknanya Tuhan tahu perkara wajib. Tuhan tahu perkara harus. Makhluk ini hujan ke tak hujan, panas ke tak panas, berapa banyak hujan yang turun, berapa titik yang ada di bumi. Tuhan tahu benda yang harus. Wa kullu mustahilin, dan Tuhan tahu perkara mustahil. Ni apa? Isunya sinilah. Jadi ulama kata Tuhan tahu perkara mustahil. Bukan Tuhan tak tahu ada perkara mustahil. Jadi apa perkara mustahil? Apa perkara mustahil? Perkara mustahil satu contoh. Tuhan lain kan? Tuhan lain. Apa hukum Tuhan lain? Mustahil kan? Perkara mustahil Tuhan lain. Tuhan tahu perkara mustahil, apa maksud? Tuhan, bukan Tuhan tahu Tuhan lain. Bukan itu. Tuhan tahu Tuhan lain itu tak ada. Tuhan tahu perkara mustahil itu mustahil. Itu maksud dia. Anak bagi Tuhan itu perkara mustahil. Apa makna Tuhan tahu perkara mustahil? Tuhan tahu perkara mustahil itu mustahil. Anak baginya itu takkan ada, takkan berlaku, tak diterima akal. Itu maknanya tahu perkara mustahil. Sini dah dia punya isunya. Ulama dok kata Tuhan dok tahu ada perkara mustahil, tapi Tuhan tahu bahawa mustahil itu mustahil berlaku. Sebab kalau tidak kita akan mengisbatkan lafaz yang maknanya tidak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ma yata'allaku bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Kemudian musannif rahimahullah taala menyatakan bahawa hanya saja sifat ilmu ini bertakluk dengan wajib, harus dan mustahil. Semua sekali dia takluk. Hebat. Kenapa dia boleh bertakluk dengan semua perkara-perkara ni? Makna takluk wajib mustahil, makna semua perkara lah. Masuk belaka, hak qadim tak qadim masuk belaka. Kerana li'annahu, kerana sifat ilmu ini, ilmu tadi laisa min sifatit ta'thir, dia bukan daripada jenis sifat ta'thir, sifat yang memberi kesan. Maka tak ada masalah bertakluk dengan apa, kerana dia bukan jenis sifat yang memberi kesan. Kalau sifat yang memberi kesan, dia pasti akan menyebabkan terkesan. Jadi benda yang boleh menerima kesan ni, menerima kesan ni menerima berubah. Benda mungkinat dan jaizat sahaja. Benda wajib dan benda mustahil tak terima kesan. Kalau terima kesan maka berubah hakikat. Yang boleh terima kesan berubah daripada satu pada keadaan lain itu ialah perkara mungkinat dan jaizat saja. Kudrat, iradat dia bertakluk dengan mungkinat saja. Adapun ilmu dia bertakluk dengan semua sekali, kerana dia bukan jenis sifat bentuk sifat taksir. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wal hayatu, dan sifat hayat, wahiya la tata'allaku bi syai'in, dan sifat hayat ni tak bertakluk dengan sesuatu. Okey. Sifat hayat tak ada takluk betul? Dah Allah Taala menghidupkan dengan apa? Allah Taala menghidupkan. Allah Taala bersifat dengan sifat hayat. Maka Allah itu hidup. Dah kita makhluk ini hidup dengan apa? Hidup dengan kudrat Tuhan. Tuhan mencipta sifat hidup bagi kita. Bukan kita hidup dengan hidup Tuhan. Tu. Sebab itu sifat hayat dia tak ada takluk.
Hidup kita kerana Allah menciptakan sifat hidup pada kita. Maka kita pun hidup. Kita pun hidup. Bukan kita hidup dengan sifat hayat Tuhan. Faham? Ini perbincangan ilmu akidah. Bukan kita hidup dengan sifat hayat Tuhan. Dengan makna hidup kita itu sebahagian daripada pancaran hidup Tuhan. Itu bukan dia. Kerana apa? Kerana sifat zatiyah Tuhan, dia tidak berpindah kepada makhluk. Sifat zat Tuhan, duduk Tuhan, apa nak duduk di kita? Sampai kita boleh hidup kerana sebahagian hidup Tuhan? Bukan. Jadi dalam pemahaman ilmu akidah, wajib kita iktikadkan bahawa zat dan sifat Tuhan ada pada Tuhan, dia tidak berpindah. Ya. Apa kata syarih? Li'annaha la tatlubu amran zaidan. Ini tafsir bagi la tata'allaqu bi syai'. Hayat ini tidak bertakluk dengan sesuatu. Kenapa? Li'annaha la tatlubu amran zaidan ala qiyamiha bi mahalliha. Kerana sifat hayat tidak menuntut perkara lebih daripada beradanya sifat pada zat. Hayat ini dia hanya ada pada zat, maka zat itu hidup. Ada kesan pada yang lain? Tak ada. Maka sifat hayat dipanggil sifat yang tak ada takluk. Faham? Bal hiya sifatun, bahkan hayat ini sifatun tusahhihu liman qamat bihi al-idraku. Tusahhihu gini. Hiya sifatun, sifat hayat ialah sifat. Tusahhihu, yang mensahihkan. Liman qamat bihi al-idraka. Idraka tu jadi maf'ul kepada tusahhihu. Hayat ialah sifat yang mensahihkan. Mensahihkan bagi siapa? Liman qamat bihi, bagi zat yang bersifat, yang mana sifat hayat itu ada padanya, bihi bizat. Biman lah. Liman qamat as-sifatu bihi ay biman. Sifat hayat ini dia menyebabkan zat yang bersifat dengan sifat hayat ini boleh tusahihu al-idrak, boleh bersifat dengan sifat idrak. Bila ada hayat, maka boleh dia ada sifat idrak-idrak yang lain. Boleh apa lagi? Boleh tahu, boleh dengar, boleh lihat. Okey. Apa makna? Tusahihu liman qamat bihi al-idrak. Tusahihu al-idrak. Al-idraka tu jadi maf'ul. Mensahihkan bersifat idrak bagi zat yang bersifat dengan hayat. Apa makna idrak itu? Tathbutu, bahawa sabit, ayyakuna aliman, bahawa adalah man tadi yang bersifat dengan sifat tadi. Sekejap ni. Dia kata tusahihu. Tasbutu, bahawa tasbutu. Ada nuskah lain tulis apa? Sama je. Tusahihu, tengok dalam hasyiah dia sikit. Dia kata mana tadi?
Tengok dia kata tak ada bincang. Sifat tadi sifat itu sabit ataupun tusahihu ay tusabbitu, mensabitkan. Sedap itu. Jadi ialah sifat yang bahawa liman qamat bihi al-idrak. Sifat tusahihu liman qamat bihi al-idraku, yang mensahihkan bagi zat yang bersifat dengan sifat hayat ini. Bila ada sifat hayat, maka dia bersifat dengan sifat idrak, iaitu hayat ini mensabitkan, tusbitu an yakuna, sifat ini mensabitkan an yakuna aliman. Siapa tanda tu? Ana tanda ke mana dulu? Dan topik ke mana tu? Tasbutu tak? Tusbitu. Asbata yusbitu. Yalah. Tasbutu lahu, sabit baginya. Kalau mensabitkan kena baca tusbitu lah tusbitu tak, ni baca dah dulu. Tapi dia apa ni, kita dah ingat lah. Okay. Ai tusbitu, mensabitkan, yakni sifat hayat itu mensabitkan ayyakuna aliman, bahawa man tadi, zat tadi itu bersifat dengan idrak kan. Apa sifat idrak? Bahawa adalah zat itu aliman, sami'an, basira. Dia yang tahu, yang mendengar dan melihat. Jadi lepas ni dia akan musannif syarih, dia akan idrak balik. Sekarang ni sifat hayat ni bukan sekadar mensahihkan bersifat dengan sifat idrak. Okay, sifat idrak ialah sama basar kalam. Sama basar dan ilmu. Kalam tak masuk. Apa makna sifat idrak? Sifat yang dapat tahu, adraka. Jadi sifat yang dapat tahu tu, apa dia daripada sifat yang 7 tu? Makna sifat yang bentuknya inkishaf, iaitu ilmu, sama' dan basar. Jadi sekarang ni dia kata ada hayat, maka hayat ini dia menjadi syarat bahawa boleh zat itu bersifat dengan sifat idrak. Sifat idrak khusus kepada 3, ilmu, sama', basar. Kerana makna idrak ni ialah mengetahui. Dapat dari segi ilmu, dapat dari segi dengar, dapat dari segi lihat. Hak lain tidak dipanggil sifat idrak. Kalaulah sesuatu zat itu tidak hidup, boleh ke dia melihat? Mana boleh melihat? Orang mati boleh tengok, boleh melihat ke? Tak boleh lihat. Boleh mendengar ke? Tak boleh mendengar. Apa lagi? Boleh tahu ke? Macam mana nak tahu dia dah mati? Jadi bila ada hayat itu, maka bolehlah zat itu bersifat dengan sifat idrak tadi, ilmu, sama' dan basar. Kemudian musannif rahimahullah mendatangkan balik dengan wahiya syartun. Wahiya syartun. Seakan-akan itu idrak ni makna bukan sekadar 3 itu, bahkan bal hiya syartun, bahkan sifat hayat ini syarat fil jami' pada sekalian sifat-sifat makni lain. Bukan sekadar sifat idrak saja, bahkan dia juga menjadi syarat kepada sifat-sifat yang lain. Okey. Maka
Dia panggil idrab intiqali lah. Seakan kal idrab al-intiqali. Bal hiya syartun. Cuba kita tengok. Qudrat, iradat, ilmu. Sama' basar, kalam. 6 selain daripada sifat ayat itu 6 sifat ma'ani. Kalau hayat tak ada pada zat, ada tak 6 ni? Kalau satu zat itu tidak hidup, ada kudrat tak? Ada. Kalau zat itu tak hidup, ada iradat tak? Ada keinginan tak? Tak ada keinginan. Ada pengetahuan. Ada apa lagi? Boleh berkalam tak? Tak boleh. Sebab itu dia kata wahiya syartun fil jami'. Maka hayat ini dia itu seakan-akan syarat bagi sekalian sifat-sifat ma'ani. Yalzamu min adamiha adamu jami'i sifatil ma'ani. Lazim daripada ketiadaan hayat tiada sekalian sifat-sifat ma'ani lain. Kalau zat itu mati, tak sah cakap lah dia berkuasa, berkehendak, memang tak ada. Jadi seakan-akan hayat itu syarat kepada sifat-sifat ma'ani lain. Syarat ini syartun akli saja. Apa nama ni? Syarat dengan maksud apa? Dengan maksud yalzamu min adamihil adam. Lazim daripada tak ada satu lagi. Bukan dengan maksud syarat wa huwa muqaddamun alal masyru', bukan makna tu. Sebab syarat pada istilah ahli usul, syarat tu ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud wa huwa muqaddamun 'ala al-masyru'. Syarat ialah bila tak ada syarat tak ada masyru'. Tapi bila ada syarat tak mesti ada masyru'. Dan syarat ini mendahului bagi masyru'. Ambil contoh mudah. Apa dia? Syarat sah sembahyang apa dia? Wuduk. Bila tak ada wuduk, sembahyang sah tak? Tak sah sembahyang. Lazim daripada tidak ada syarat, iaitu wuduk, tidak ada sembahyang, iaitu sembahyang tidak sah. Tetapi tidak mesti ada syarat, ada masyru'. Ada wuduk, mesti ada sembahyang tak? Tak mesti. Kerana tak masuk aku lagi. Ada hari sembahyang, adakah kita mesti sembahyang? Tak mesti. Boleh jadi kita sembahyang untuk baca Quran. Tapi bila tak ada syarat, tak ada wuduk, confirm sembahyang tak ada. Sembahyang tidak sah. Kecuali ketika darurat, tayamum semua sekali lah. Dan wuduk ini dia mendahului bagi sembahyang. Wuduk ini dia mendahului sembahyang. Kita ambil wuduk dulu baru kita sembahyang kan? Boleh tengah-tengah sembahyang kita ambil wuduk. Sah tak? Memang tak sah lah. Sebab memerlukan perbuatan. Jadi syarat yang dimaksudkan sini ialah dari segi talazum, bahawa adanya hayat dan perkara sifat ma'ani lain dikaitkan dengan adanya hayat. Adanya sifat-sifat ma'ani lain berlazimkan bahawa bersifat dengan hayat. Bila Allah Ta'ala maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maknanya mesti Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat hidup. Kerana yang tidak hidup tak akan berkuasa, berkeinginan, mendengar dan melihat. Okey. Sebab itu dia kata wahiya syartun fil jami' yalzamu min adamiha adamu jami'i sifatil ma'ani wala yalzamu min wujudiha wujudun wala adamun. Tetapi tidak lazim daripada adanya, tidak lazim oleh wujud. La yalzamu min wujudiha wujudun. Wujud jadi fa'il kepada yalzamu. Kalau syarat ada, mesti ada masyru' tak? Tak mesti. Bila ada wuduk, mesti ada semayang? Tak mesti ada semayang. Sebab waktu dah masuk lagi. Wala adamun. Dan tidak mesti tak ada. Jadi dia hanya mesti pada pihak tak ada je. Maknanya makan sebelah. Sebab dia makan dua belah. Makan dua belah maksud apa? Kalau tak ada sebab, tak ada musabab. Ada sebab, ada musabab. Tapi syarat dia makan belah tak ada je. Faham makan? Bukan makan ni. Makan tu maknanya dia mengambil kelaziman daripada aspek tidak ada. Ada pun sebab,
Kan kita belajar dalam usul fiqh kan, sebab, syarat, mani'. Sebab, syarat, mani'. Sebab ini kalau sebab ada mesti ada musabab. Kalau musabab ada mesti ada sebab. Tetapi contohlah, ambil contoh senang. Masuk waktu zuhur, gelincir matahari. Gelincir matahari sebab kepada wajib sembahyang zuhur. Bila gelincir matahari maka ada kewajipan sembahyang zuhur. Bila ada kewajipan sembahyang zuhur, makna confirm matahari telah gelincir. Faham? Jadi dia pada dua-dua belah pihak. Kalau tak ada gelincir matahari, tak ada wajib sembahyang zuhur lagi. Faham? Dia sebelah ada dan sebelah tak ada. Ada pun syarat, dia hanya lazim pada sepihak je. Bila tak ada, confirm tak ada. Tapi bila ada, tak semestinya yang sana ada, tak mesti tak ada. Wala yalzamu min wujudiha wujudun wala adamun. Tidak lazim daripada adanya syarat tadi, tidak melazimi oleh ada ataupun tiada. Sebab dia tidak ada lazim dari pihak ada. Dia hanya lazim daripada pihak tiada. Wa hadza haqiqatus syarti. Ini hakikat syarat. Wa hadza haqiqatus syarti. Ini hakikat syarat. Okay. Jadi syarat yang dimasukkan ni syartun akli sajalah, bukan syarat adi, bukan syarat akli. Syarat ni cerita dari segi hakikat syarat pada secara umum. Kemudian kata pengarang, wasam wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ada nak tanya? Tak ada. Dekat sikit. Tak ada mic ya. Kalau ada mic tu boleh ambil mic ya. Bermonolog. Macam mana? Kalau kita bermonolog. Tahu apa monolog? Bukan buku log. Monolog ni makna cakap sendirian tak? Betul? Bercakap seorang diri, cakap dalam hati. Makna benda yang kita cakap dalam hati tu Allah dengar ke Allah tahu? Menarik soalan tu. Siapa nak cuba jawab? Siapa yang biasa bermonolog dalam hati? Apa dia? Pertamanya, Allah tahu pasti ya. Allah tahu tu pasti. Sebab apa? Sebab sifat ilmu Tuhan bertakluk dengan segala perkara, wajib, mustahil, haram, yang ada ataupun yang tidak ada. Sama ada perkara itu maujudat, ma'dumat, amrun i'tibari, ahwal ke, semua bertakluk dengan ilmu Tuhan. Maka Tuhan tahu tu memang pasti. Cumanya Tuhan dengar ke tidak? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang mata-mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan dalam hati. Apa yang disembunyikan dalam hati. Jadi isunya senang saja. Adakah dalam hati itu, percakapan dalam hati itu maujud ke tak? Percakapan dalam hati itu maujud ke tak maujud? Kalau dia maujud, maka bertakluklah sifat sama' Tuhan, kerana sifat sama' bertakluk dengan segala maujudat. Kalau dia tidak maujud, maka tidak bertakluklah dengan sifat sama', hanya bertakluk dengan sifat ilmu. Okey. Jadi siapa yang dapat tahu bahasa hati, monolog itu maujud tak maujud?
bukan saya lah, ahli ilmu, ahli sains, ataupun ahli tabiat, ataupun kalau ilmu wahyu hakikat makrifah tu, ataupun ilmu daripada ladunia tu boleh tahulah. Hak ni bukan benda besar. Ia tidak berlaku benda besar pun. Sebab apa? Dia kembali kepada benda yang kita cakap dalam hati tu ada tak ada. Jadi perbahasannya ialah apakah bahasa hati kita tu benda ada atau benda tak ada. Jadi perbahasan tentang umur tabi'iyah saja. Kalau katakanlah ahli sains kata dia tu sebenarnya ada, maka sama' Tuhan bertakluk. Sebab sama' Tuhan bertakluk dengan benda maujud. Kalau benda tak ada pun, maka tak ada masalah. Tidak sembunyi daripada Tuhan kerana bertakluk dengan ilmu Tuhan. Dan Allah Ta'ala dalam Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Saya tak pasti kalau ada nas dah. Tak teringat tak mari kot ada yasma'u ma fi ma yakunu min najwa salasati. Mungkin ada lah. Kalau ada nas, saya tak mari. Kalau ada, mungkin ada kot. Yang mana Allah mendengar suara hati kan. Kita biasa guna Allah mendengar suara hati. Allah mendengar suara hati. Itu boleh berlaku majaz lagi lah. Tapi nak tahu benda tu bertakluk kena tanya. Suara hati tu ada ke tak ada? Adakah dia termasuk daripada maujudat ataupun bukan maujudat? Nampak? Jadi beratnya lah. Ni pun kalau boleh diperbincangkan lagi lah. Berat daripada mafhum nas syarak bahawa suara hati itu juga Tuhan dengar. Dan dalam kalam-kalam para ulama pun dan percakapan kita pun kita sebut Allah mendengar hati seseorang kan. Maknanya lintasan hati itu, lintasan dalam hati itu benda yang ada. Faham tak? Lintasan hati itu benda yang ada walaupun kecil. Maka bila ada khatir, maka benda itu tertakluk dalam sama' Tuhan. Bukan sama' saja, bahasa Tuhan. Faham? Maknanya bukan Tuhan dengar saja, Tuhan nampak lagi. Apatah lagi Tuhan Maha tahu. Jadi pada nampak tu macam mana perbahasan itu dia berkait dengan hakikat suara hati ada atau tidak. Maka kalau kita tahu waktu senang nak jawab. Tapi daripada kefahaman dan nas syarak, dia benda lintasan hati ni benda ada lah. Sebab tu mari litah. Maka bila mari litah, maka benda itu ada. Ada, bila ada maka Allah mendengar dan Allah melihatnya. Faham? Jadi kita katakan Allah mendengar dan melihat suara hati orang itu. Bukan sekadar Allah Ta'ala tahu. Awak. Okay. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.